Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat kita bertemu semula dalam satu lagi kesempatan untuk kita sama-sama bermuhasabah. Saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita untuk melihat sejenak bentuk rahmah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kita boleh mencontohi dan mentaladaninya. Saudara, kita berada dalam bulan yang penuh dengan rahmah. Bulan Ramadan, bulan pengampunan dan bulan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah juga disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih-lebih pemurah lagi dalam bulan ini lebih daripada bulan-bulan yang lain. Dan saya yakin itu juga adalah sifat dan sikap ramai daripada kita yang sedang menonton episod kali ini. Saudara, kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita sebutkan tentang rahmah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah digelarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmah buat sekalian alam. Ini jelas dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang bermaksud dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmah untuk sekalian alam. Cuma sahaja saudara, apakah yang menjadikan sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu istimewa sehingga kan beliau telah diistilahkan Allah, telah digelarkan Allah sebagai rahmah? Apakah bentuk rahmah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita contohi atau taulani, atau mungkin berbeza yang mungkin tidak kita perasan? Satu aspek yang ingin saya bawa untuk perbincangan kita petang hari ini ataupun pada kesempatan kali ini adalah sifat ataupun sudut proaktif rahmah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bererti bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan hanya menanti dan menunggu untuk menabur kebaikan, menghulurkan bantuan mahupun meringankan bebanan. Bahkan adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam saudara untuk kita mencari peluang-peluang kebaikan. Ini selari dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 133 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, yang bermaksud dan bersegeralah kamu, berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan untuk meraih ganjaran syurga, yang mana syurga itu luasnya adalah luasnya langit dan bumi, yang mana ia ini disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa di sini? Allah Subhanahu wa taala sambung lagi dalam ayat seterusnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka ini adalah orang-orang yang mensedekahkan harta mereka sama ada dalam kesusahan, dalam kesenangan ataupun kesusahan. Wal kadhimin al ghaidha, dan mereka juga adalah orang-orang yang dapat menahan kemarahan mereka dan mengawal kemarahan mereka. Wal afina 'anil nas, dan juga orang-orang yang mudah untuk mengampunkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah kata, dan Allah suka akan orang-orang yang melakukan kebaikan. Siapa orang yang melakukan kebaikan? Allah sambung lagi dalam ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, yang bermaksud dan mereka ini adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan satu dosa, satu keburukan, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka dengan kesilapan, dzakarullah, mereka dengan segera kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka memohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang mengampunkan dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan kemudian orang-orang, ciri orang yang bertakwa dan orang yang baik ini adalah mereka yang apabila telah melakukan kesilapan,
memohon pengampunan daripada Allah, lam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus-terus dengan dosa dan kesilapan mereka, wahum ya'lamun, dan mereka itu dalam keadaan yang sedar dan mengetahui. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, ayat ini menunjukkan bagaimana Allah menganjurkan untuk kita bersegera, supaya kita tidak menunggu atau menanti-nanti peluang. Tak apalah, kita tunggulah dulu, tengok apa orang lain buat baru kita buat. Tidak. Tapi maksud di sini bahawa Allah kata, aku sediakan syurga untuk orang yang nak. Siapa yang nak, datanglah. Sebab itu dalam satu hadis qudsi yang lain, atau satu hadis yang lain, pernah disebutkan bahawa pada setiap malam sepertiga malam terakhir setiap malam, Allah Subhanahu wa taala amat hampir dengan hamba-hambanya, dan ketika itu Allah akan bertanya, hal min mustaghfir, adakah orang-orang yang ingin meminta ampun daripadaku, atau adakah orang-orang yang ingin meminta hajat daripadaku, kerana aku ingin memberikan. Sifat seperti ini yang ingin kita bangunkan dalam diri kita, saudara. Sifat ini yang dikenali sebagai, yang atau saya sifatkan sebagai rahmah yang proaktif. Dan dalam bulan Ramadan ini kita lihat semenjak beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah, kalau dulu selalunya dari sudut tradisi badan-badan persatuan Islam, masjid-masjid dan sebagainya yang akan tampil ke hadapan untuk memberi bantuan kepada keluarga yang memerlukan, individu yang memerlukan. Tapi kali ini kita lihat dalam beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah, hasil didikan ibu-ibu dan bapa-bapa kita, semakin ramai individu yang berkumpul dengan sendirinya melalui sosial media, kemudian mengadakan pungutan derma dan sebagainya untuk kemudian mereka belikan barang-barang untuk mereka hadiahkan kepada orang yang memerlukan pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, ini merupakan satu budaya yang baik dan saya rasa perlu untuk kita terus giatkan dan kita galakkan. Cuma sahaja, saudara, ada beberapa perkara yang saya bermuhasabah daripada semangat kita untuk menabur rahmah dan menabur kebaikan. Selalunya Ramadanlah merupakan bulan yang mana orang kita, masyarakat kita, lebih, orang kata, murah hati daripada bulan-bulan yang lain. Saya pernah melawat atau menziarahi rumah seorang saudara yang merupakan penerima bantuan kewangan, penerima bantuan orang ramai dan sebagainya. Pada waktu Ramadan, penuh mejanya dengan kuih-muih, penuh dapurnya dengan beras dan sebagainya. Tapi untuk 11 bulan yang akan datang selepas itu, dia kembali kepada keadaan yang biasa. Dia tetap perlu mengharapkan, ya kan, huluran bantuan dan derma daripada masjid-masjid kita, daripada badan-badan kebajikan, daripada pemerintah dan sebagainya. Tidak ada lagi kumpulan-kumpulan yang sebelum itu datang menampilkan diri membantu pada bulan-bulan yang lain. Seolah-olah rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya terhad pada bulan Ramadan. Sedangkan tidak begitu, saudara. Nah, kalau kita masyarakat yang mempunyai sifat rahmah, dan saya yakin kita adalah masyarakat yang berjiwa besar, maka saudara, tanyakan kepada diri kita, adakah aku boleh usahakan di bulan-bulan yang lain bagaimana dapat aku membantu mereka yang memerlukan di luar Ramadan pun. Kerana saudara, jangan pernah kita memperlecehkan atau merasakan bahawa bantuan kita ini adalah bantuan yang membantu orang yang susah. Kerana pada hakikatnya, bila kita membantu orang, kita sebenarnya membantu diri kita. Kenapa saya katakan demikian? Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan atau bersabda bahawa hanya sahaja umat ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan berapa banyak bantuan yang mereka hulurkan kepada orang yang memerlukan dan orang-orang yang lemah di kalangan mereka. Bahkan Nabi dalam hadis yang riwayat yang lain berkaitan dengan riwayat ini menyebutkan bahawa kita ini sebenarnya dibantu Allah Subhanahu wa taala kerana doa-doa, salat, hajat dan juga permintaan atau keikhlasan orang-orang yang lemah di kalangan kita yang memerlukan bantuan kita. Nah, dengan kita menabur kebajikan, kita sebenarnya, saudara, kita sedang meraih keberkatan. Kita sedang meraih bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dalam suasana penularan wabak hari ini yang mana kita lihat terdapat keterbatasan. Mungkin kita tidak dapat lagi keluar
seperti biasa, berkumpul ramai-ramai dan sebagainya, dan ini merupakan suatu keperluan. Namun demikian, sebagai masyarakat yang berjiwa rahmah dan rahmah yang proaktif, kita perlu terus kreatif, saudara. Bagaimanakah kita boleh mengambil langkah-langkah kreatif untuk memastikan kita dapat terus meraih keberkatan bulan Ramadan yang mulia, kita dapat terus meraih bantuan atau meraih peluang untuk kita dapat menabur kebajikan dan bantuan dan menyokong mereka yang memerlukan. Sebagai contoh, hari ini masjid-masjid kita, badan-badan persatuan dan sebagainya, badan-badan kebajikan menawarkan peluang untuk kita membuat sedekah atau zakat online sebagai contoh. Ya kan, kita boleh melakukan bayaran melalui online. Bahkan zakat adalah merupakan tetap yang wajib walaupun COVID-19 berjalan, tapi kalau kita ada kemampuan, zakatnya tetap wajib. Maka perlu kita laksanakan, dan ini boleh dilaksanakan melalui online, bayaran online dan sebagainya. Nah, itu satu perkara. Tapi selain daripada itu, saudara, dalam suasana penularan ini juga kita boleh menjadi masyarakat yang lebih pemurah. Kenapa? Sebab dalam satu hadis Nabi SAW pernah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tatkala suatu ketika penduduk Madinah merasa bimbang akan bala bencana yang boleh menimpa mereka, Nabi SAW ketika itu berpesan kepada mereka, fa idza ra'aitum dzalik fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Yang bermaksud, apabila kamu melihat satu insiden yang menggerunkan, menakutkan atau membimbangkan kamu, maka berdoalah kepada Allah dan bertakbirlah dengan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa sallu, dan salatlah kamu kepada Allah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kamu kepada Allah, kerana itu akan menolak bala dan bencana. Imam Ibn Daqiq al-Id menyebutkan bahawa hadis ini menjadi dalil, saudara, bahawa ketika kita berada dalam keadaan yang mencemaskan, membimbangkan kerana ada mungkin bala bencana yang sedang berlaku, maka digalakkan ketika itu, jika kita mampu dan semampu kita, untuk kita bersedekah. Mudah-mudahan dengan berkat kebaikan kita itu, Allah Subhanahu wa taala menolak ataupun menafikan bencana itu daripada berterusan. Bukan maksud saya untuk mengatakan lepas ni tak apalah kita sedekah je Ustaz, tak payahlah kita lepas ni ramai-ramai nak ambil langkah berjaga-jaga. Tidak. Tapi sebagai tambahan kepada langkah berjaga-jaga, kita teruskan usaha bersedekah, berzakat dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan berkat kebaikan kita, kita bertawassul dengan kebaikan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat sebarang ujian yang sedang kita lalui ketika ini. Selain daripada itu, saudara, pada masa yang sama kita juga dapati ramai di kalangan pekerja-pekerja barisan hadapan, tidak kiralah di pekerja-pekerja kesihatan atau yang sewaktu dengannya, mereka ini sedang bertungkus lumus berusaha untuk memastikan mereka dapat memberikan rawatan dan layanan yang terbaik kepada pesakit-pesakit kita. Nah, apa yang kita boleh lakukan sebagai masyarakat rahmah? Pertama, saudara, kita perlu bertanggungjawab dan terus berusaha untuk memastikan bahawa kita tidak menjadi salah seorang yang mungkin dijangkiti wabak tersebut. Elakkan diri kita dengan mengambil langkah berjaga-jaga, tetap tinggal di rumah sejauh mungkin tanpa perlu untuk kita menghadiri sebarang majlis-majlis keramaian dan sebagainya. Elakkan daripada segala perkara itu supaya kita pada masa yang sama meringankan bebanan ataupun ujian yang sedang mereka lalui. Kedua, berikan juga galakan kepada mereka, berikan juga semangat kepada mereka untuk mereka teruskan kerja keras mereka demi kebaikan pesakit-pesakit. Mudah-mudahan saudara, dengan kita terus berusaha demikian, kita memberi semangat, kita mengambil langkah berjaga-jaga di bulan Ramadan ini bukan hanya langkah berjaga-jaga, tapi perlu kita niatkan juga. Niatkan bahawa duduknya saya di rumah ini, mengambil langkah-langkah berjaga-jaga, bukan hanya semata-mata kerana duduk, tapi kerana saya menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jika kita belum sempat berkesempatan ke masjid, maka bawalah masjid ke dalam rumah kita. Saudara, meskipun kita terbatas dari sudut pergerakan dan juga kehidupan biasa kita, tapi pahala Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala tiada tepiannya. Raihlah terus ganjaran yang ada,
bulan Ramadan ini masih ada, Allah Subhanahu wa taala juga ada, dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan setiap kebaikan yang kita lakukan. Jangan pernah kita putus berdoa kepada Allah, memohon perlindungan Allah supaya Allah Subhanahu wa taala membantu kita dan dunia keluar daripada ujian ini, hingga akhirnya Allah mengurniakan rahmah kepada kita dan keluarga serta masyarakat di dunia dan di akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.